Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi ini adalah kelas pertama kita selepas cuti raya yang lepas, okey, dalam seminggu yang lalu. Kemudian kita belajar di rumah PDPR semula, PDPR 2.0. Sebelum ni kita pernah buat sesi PDPR pada sebelum ini. Jadi pada kali ini cikgu masih lagi menggunakan medium YouTube sebagai media pengajaran cikgu, disebabkan kerana cikgu nak semua murid lebih mudah untuk melihat video pengajaran yang cikgu sampaikan. Kalau cikgu buat pada sesi pagi, mungkin ada murid yang tak boleh menyertai sesi kelas tersebut kerana berkongsi peranti dengan ibu bapa dan sebagainya. Jadi bila cikgu upload video di dalam YouTube, bagi murid yang mengalami masalah untuk online pada sesi pagi, dia orang boleh, siapa-siapa boleh tengoklah pada petang ke, tengah hari ke, waktu malam ke, kalau ibu bapanya telah pulang ke rumah. Okey, jadi itu saja penjelasan cikgu. Sekarang ni apa yang cikgu nak, semua murid buka buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tahun 4 sekarang. Okey, sila keluarkan buku teks kamu. Okey, sekarang ini kamu buka muka surat 82. Okey, sekarang ni kita buka muka surat 82. Semua murid buka. Okey, dekat cikgu tak ada buku teks cikgu. Buku teks cikgu hilang. Hari tu cikgu dah cakap dengan kamu dalam kelas kan, buku teks cikgu tak ada. Kau sesiapa yang tak ambil ke, tapi ada murid semua kata tak ambil buku cikgu. Cikgu pun tak tahu cikgu letak mana buku cikgu, buku teks cikgu. Jadi sekarang ni cikgu tengok buku teks ni dalam komputer lah. Okey, semua orang buka muka surat 82. Okey, tajuk dia adalah usah dibiarkan, mari selesaikan, berkaitan dengan masalah ataupun konflik ataupun stres yang berlaku dalam diri kamu. Semua orang mengalami masalah masing-masing. Tuhan uji setiap orang akan mengalami masalah masing-masing. Sama ada kita dapat menerima masalah itu ataupun kita tidak dapat menerima masalah itu bergantung kepada kita punya mental dan kita punya emosi. Okey, tengok muka surat 82, kita baca sama-sama. Okey, murid-murid tahun 4 Ibnu Sina sedang membincangkan cara menguruskan konflik dan stres dalam kehidupan harian. Okey, kita tengok maksud konflik tu yang dalam kotak warna hijau tu. Konflik ialah keadaan rasa tidak puas hati, keinginan tidak dapat dipenuhi, perselisihan faham, bertentangan antara rakan, sikap mementingkan diri sendiri. Konflik yang berpanjangan dan tidak dapat diselesaikan boleh menyebabkan stres, masalah lah. Dia rasa tak puas hati kan, dia asyik rasa tak puas hati, ataupun sebenarnya tak puas hati tu sama ada boleh datang punca daripada dia ataupun daripada orang yang dia tidak puas hati. Itulah mungkin dalam kalangan ahli keluarga, ada dalam kalangan keluarga dia adik-beradik kesayangan ke kan, yang menyebabkan dia rasa tak puas hati itu. Adik dia dapat macam-macam, dapat kasut baru, beg baru, baju baru, dia tak dapat. Itu antara rasa tidak puas hati. Okay, kemudian yang seterusnya, keinginan tidak dapat dipenuhi. Okay, bila dia nak sesuatu dia tak dapat. Dia tengok kawan-kawan lain pergi sekolah naik helikopter. Contoh, cikgu buat lawak je. Okay, naik helikopter, dia pun nak naik helikopter kak, tapi mak ayah dia tak mampu. Mak ayah dia naik motor EX5. Dia rasa stres lah kan. Dia rasa sebab macam mana ni orang lain boleh naik helikopter pergi sekolah, aku naik motor EX5. Dia berdialog dalam diri dia macam tu, antara sebab dia stres lah. Seterusnya, perselisihan faham. Okay, bergaduh dengan kawan dan sebagainya, perselisih faham. Benda ni biasalah dalam kalangan kawan-kawan kita. Kemudian bertentangan pendapat antara rakan. Okay, bergaduh, dia betul sebenarnya, yang dia betul. Okay, yang ni kata dia betul, yang tu kawan tu kata betul. Macam-macam lah. Dan sikap mementingkan diri sendiri. Okay, kita tengok stres di bawah. Tadi kalau bila berlaku masalah ni, kalau tak diselesaikan, ianya boleh menyebabkan stres. Stres ialah keadaan resah, cemas, tegang dan fikiran terganggu. Okay, rasa resah, rasa cemas, rasa tegang, otak kita akan tak fokus. Kita asyik fikir masalah yang berlaku. Stres yang tidak dikawal atau diurus dengan sempurna akan memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan juga sosial. Okay, baik, cuba kamu tengok dekat dialog di bawah tu, yang mereka duduk bincang dekat meja ramai-ramai tu, semua tengok.
Okey, dia tanya, apakah yang mungkin berlaku jika kita ragu-ragu dalam membuat keputusan? Okey, seterusnya, kemungkinan kesihatan mental dan fizikal kita akan terganggu jika kita akan jatuh sakit. Saya perlu bersikap terbuka jika pendapat saya tidak terima. Itu emosi saya tidak tekan. Okey, dia bagikan pendapat dia kat dalam kelas, orang lain gelak kan. Benda ni berlaku dalam kalangan murid lah. Kan kadang-kadang dia bercerita tentang pengalaman dia, tak tahulah sama ada betul ataupun tidak, tapi orang lain, murid lain rasa cerita tu macam janggal ataupun jarang didengar, dia gelakkan kawan dia. Jadi benda ni akan menyebabkan rasa tidak puas hati, rasa kecewa kadang-kadang, rasa sedih kadang-kadang bila kawan gelakkan apa yang diceritakan itu. Okay? Seterusnya kita tengok yang dekat dalam graf tu, belah muka surat 82 tu. 83 kita jangan tengok lagi. Kita tengok surat 82 dahulu. Okey, punca konflik. Satu ialah kesalahfahaman. Tadi cikgu dah terangkan ni. Okey, kesalahfahaman. Kemudian yang kedua, keinginan tidak dipenuhi. Macam cikgu terangkan tadi lah. Ketiga, pendapat tidak diterima. Empat, persaingan. Okey, persaingan, bergaduh. Bersaing antara satu sama lain sampai menyebabkan pergaduhan. Iaitu kelima, mementingkan diri sendiri. Keenam, inginkan kesempurnaan. Dia nak semuanya betul. Semuanya ni. Ada orang memang macam tu. Dia bila dia bagi jawapan ke apa ke, dia tak boleh. Dia mesti nak jawapan dia tu diterima. Kalau orang lain, dia marah. Okay, seterusnya yang akhir sekali, tidak menghormati hak orang lain. Dia suka ambil hak orang lain. Okay, ambil pensel, ambil pemadam. Banyak ni berlaku dalam kelas ni. Kadang-kadang kawan yang duk bagi tu yang stres. Kan, dia bagi pinjam. Kawan yang pinjam tu tak pulangkan semula. Pemadam dia, pensel dia, pembaris dia. Lepas tu bergaduh-gaduh. Puncanya kecil saja tapi boleh menyebabkan pergaduhan di dalam kelas. Okey, kita tengok dekat bahagian bawah. Bagaimanakah kamu menangani situasi tayar basikal bocor semasa berkayuh pulang ke rumah dari sekolah? Okey, kalaulah kamu mengalami masalah tengah nak balik rumah, naik basikal, tiba-tiba tayar basikal tu bocor. Apa yang kamu buat? Macam mana kamu nak atasi masalah tersebut? Adakah duduk tepi jalan menangis? Selalu yang orang pilih ialah bila berlaku masalah, dia akan pilih untuk menangis. Okay? Bila kamu menangis kat tepi jalan, tayar basikal bocor, benda ni tidak menyelesaikan sebarang masalah. Kan? Kamu nangis, apa pun tak dapat. Kamu tak sampai rumah, tayar basikal tu masih bocor lagi, dan kamu pun rasa sedih pula kan kat situ, lagi buang masa pula. Jadi daripada kamu menangis, lebih baik kamu mencari cara ataupun mencari jalan untuk kamu menyelesaikan masalah itu. Sama ada satu, tahan orang ke, kan? Tahan orang tepi jalan ke. Kalau jalan tu tak ada orang, buatlah cara macam mana, sorong ke. Daripada kamu duduk sahaja sambil menangis. Banyak perkara lebih baik yang kamu boleh buat. Kalau jalan tu tak ada orang, tolaklah basikal tu sorang-sorang sampai ke rumah. Tak kira lah berapa jam pun, tolak je lah. Kalau jalan tu ada orang, ada kereta, ada motor, mintalah pertolongan daripada orang. Kan? Ataupun nak pinjam telefon ke, nak telefon mak ayah, cakap basikal rosak dan sebagainya, so mak ayah datang ambil. Itu adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan bijak. Jangan pilih cara menyelesaikan masalah dengan tidak bijak. Sebab itu bila orang stres kadang-kadang sampai tahap yang paling teruk, mereka boleh membunuh diri. Sebab mereka memilih kaedah untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang salah. Okey, seterusnya terdapat dua jenis stres, iaitu eustress. Stres positif ke arah kebaikan. Okey. Yang ni tekanan ini ataupun tertekan ini, kita rasa tekan, kita akan jadi lebih baik. Contohnya dia lahir dalam kalangan keluarga yang susah. Dia rasa stres sebab kenapalah keluarga aku ni susah sangat ni. Pada aku kecil nak makan pun kalau minta KFC tu setahun sekali dan sebagainya. Jadi bila benda tu wujud dalam diri dia, stres itu wujud dalam diri dia, maka dia berjanji, dia berikrar dalam diri dia, aku nak belajar bersungguh-sungguh, aku dah besar nanti bila dah habis belajar aku nak bekerja bersungguh, aku nak jadi orang kaya, aku nak balas jasa mak ayah saya yang telah membesarkan saya. Itu adalah antara stres yang menuju ke arah positif lah. Dia jadikan stres itu sebagai pendorong diri dia untuk lebih baik. Ada orang dia stres, kawan dia ada basikal. Basikal punya cantik motor kan. Ada budak sekolah menengah motor lah. Motor Waisuku. Dia tak ada motor, naik basikal dia pergi sekolah.
Adik dia pun tak boleh jadi ni, kawan aku naik motor, mak ayah ada beli. Kita teringin ni kan. Apa dia buat? Dia belajar sungguh-sungguh, balik pada sekolah tu hujung minggu ke apa ke, dia part time, dia simpan duit, dia berjimat-cemat punya orang kan. Sebabkan stres tu, dia jadi orang yang berjimat cemat, tak membazir. Kopol dah 2-3 tahun, dia pun dapat beli motor Y suku. Bila dia beli motor Y suku, tiba-tiba motor Y setengah pula keluar kan. Lepas suku setengah, Y setengah pula keluar. Dah jadi stres balik kan. Sepatutnya ya, dah beberapa tahun lepas tu Y suku tu dah jadi model yang lama, keluar pula model yang baru. Sekarang Y16, bukan Y suku dah. Itu yang cara untuk kita menyelesaikan stres ni dengan cara yang positif lah. Kemudian ada yang kedua ialah distress, stres negatif, iaitu stres negatif yang menyebabkan kesihatan mental dan fizikal terganggu. Mental tak kuat, balik rumah nangis kan. Bila nangis, dia tak ada mood nak belajar, dia tak ada mood nak buat kerja sekolah, dia tak buat. Kemudian fizikal dia makin lama makin susut, dia tak ada mood nak makan, dia tak ada selera sebab ada masalah dan sebagainya, maka akan menyebabkan fizikal dia juga terganggu. Ini adalah yang kita perlu elakkan lah. Seperti yang saya cakap tadi, kalau tahap yang paling teruk, dia terlampau sangat stres, akhirnya dia cuba untuk membunuh diri. Dia ingat benda itu menyelesaikan masalah, tetapi sebenarnya tidak. Bunuh diri itu sakit kan. Saya cakap terang lah, kalau siapa-siapa yang kata aku nak bunuh diri lah, aku nak lari rumah lah, itu sebenarnya bukan perkara yang bagus untuk kita buat. Memang kalau boleh jangan buat langsung lah kan. Kalau ada masalah, bagi tahu kepada orang yang kamu percayai. Okey, kemudian habis dah buku surat 82, buku teks. Buku surat 83 kita akan masuk pada minggu hadapan lah, jangan masuk lagi. Okey, sekarang kamu keluarkan modul kamu, modul pembelajaran PDPR yang cikgu berikan pada hari Jumaat ataupun hari Khamis sebelum cuti sekolah hari itu. Okey, kamu buka muka surat 2. Okey, muka surat 2 iaitu berkaitan dengan kebersihan sistem reproduktif manusia lah. Okey, pertama sekali iaitu kebersihan, 2 keselamatan dan 3 kesihatan. Okey, tengok nota kat bawah tu, sekiranya berlaku jangkitan pada anggota seksual, sila berjumpa dengan doktor. Okey, ini berkaitan dengan reproduktif. Ada dalam buku teks semua. Okey. Okey, seterusnya, muka surat 3 kamu buka, kamu tulis nama, kelas dan juga tarikh. Bagaimanakah cara anda menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri? Okey, macam mana? Dari sudut kebersihan, apa kita kena buat dengan anggota seksual kita? Kita kena buat apa? Kita kena selalu membersihkan, cuci dan sebagainya lah kan. Keselamatan pula, kita kena jangan bagi orang pegang, orang sentuh, kita jangan tunjuk kat orang dan sebagainya. Dari sudut kesihatan pula, kita kena makan benda yang baik, makan benda yang berkhasiat, apa lagi, selalu melakukan pemeriksaan kesihatan, selalu bersenam dan sebagainya. Cikgu dah bagi sedikit jawapan dah kepada kamu, kamu tulis. Jawapan dia bebas, pastikan berkenaan dengan ni lah, berkenaan dengan yang diberikan ni lah. Tentang kebersihan, cerita tentang kebersihan. Keselamatan, cerita tentang keselamatan. Kesihatan, cerita tentang kesihatan. Okay, lepas apabila kamu sudah siap kerja kamu ini nanti, muka 3, kamu ambil gambar yang dah siap kerja ni, kamu hantar kepada WhatsApp personal cikgu. Okay, hantar kepada WhatsApp personal cikgu. Kemudian cikgu akan semak lah. Cikgu akan semak dan kehadiran kamu akan diambil berdasarkan gambar yang telah kamu berikan kepada cikgu. Gambar jawapan yang telah kamu berikan kepada cikgu. Baru kehadiran kamu dikira. Okey, cikgu ingat sampai di situ saja pada pelajaran kita pada minggu ini. Jadi kita akan jumpa pada sesi pengajaran pada minggu depan. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang dapat online, dapat lihat video pengajaran yang cikgu buat pada hari ini. Cikgu terima kasih cikgu ucapkan. Kemudian itu saja, kita akan jumpa pada sesi pengajaran minggu hadapan yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.